Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurjana Syamsuri. Selaku moderator saluran 2 mengucapkan selamat datang kepada para juri, para peserta dan para penonton HKMJ 2023. Bagi sesi yang kedua, terdapat 5 wakil peserta yang akan membentangkan hasil inovasi masing-masing. Pertandingan ini akan dinilai oleh juri jemputan yang diketuai oleh Dr. Asmawati binti Muhammad Ali dari Kolej Matrikulasi Pahang dan 2 juri iaitu Puan Khalifah Mastura binti Khalid daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dan Encik Ahmad Adnan bin Muhammad Syukri dari SK Sungai Tiang Gerik Perak. Suka untuk saya ingatkan setiap pembentangan diberikan masa selama 7 minit. Pihak urus setia akan menamatkan video tepat 7 minit. Loceng pertama minit ke-6 dan loceng kedua pada minit ke-7. Manakala sesi soal jawab pula akan diberikan masa selama 5 minit. Loceng pertama minit ke-4 dan loceng kedua minit ke-5. Hadirin sekalian, untuk tidak membuang masa, kita mulakan dengan pembentangan pertama. Dijemput kumpulan B1004 yang diketuai oleh Puan Lim Hui Cheng dengan tajuk pembentangan Length with Dashboard. Dipersilakan. Hello, everyone. My name is Nur Zuliana binti Mustafa, and I am delighted to be here today representing for my iMath group from Johor Matriculation College. I am excited to share with you our innovation project, which called the Length x Width Dashboard, empowering students in mastering integral formulas for the area between two curves. First, let me introduce our team members. Together with me, we have Madam Lim Hui Cheng as the team leader, Mr. Boon Kok Xiang, Madam Mahanom, and Miss Sarah. So, without further ado, let's begin our presentation. Well, what is Length times Width Dashboard? The Length times Width Dashboard is to empower matriculation students in forming integral formulas for calculating the area between curves. By incorporating ICT tools and interactive learning experiences, the project aims to foster a deeper appreciation for mathematics and its real-world applications. One of the challenges observed through reflection on teaching and learning experiences is that students often encounter confusion when it comes to forming integral formulas. In the students' work, 2 significant mistakes have been identified. There are negative values of the calculated area and inaccurate area calculations. The negative responses expressed by the students, such as not knowing how to write the integral formula, lacking knowledge on finding the area between 2 curves, highlight further challenges and misconceptions that need to be addressed in their learning process. The primary objective of this project is to improve students' skills in forming integral formulas for accurately calculating the area between 2 curves. The secondary objective of this project is to cultivate students' interest and engagement in learning the integral of area, specifically in the context of calculating the area between 2 curves. Traditionally, integrating the area between curves has been a challenging task for students. The length times width technique simplifies this process by relating it to the straightforward notion of calculating the area of a rectangle, that is the product of length and width. This innovation has undergone 3 improved versions to enhance its flexibility and maximize its effectiveness. Version 1 is a model version constructed using 2 pieces of polystyrene, fabric, softboard, and LEWI blocks. This version is specifically designed for lecturers conducting tutorial classes and provides a clear visual aid to assist students in forming integral formulas for the area between curves. In early 2020, this innovation was upgraded to version 2 with the integration of technology. In this version, the length times width technique was transformed into a medium of video format, accompanied by worksheets presented as e-flipbooks and e-manuals created using the AnyFlip application.
This adaptation allowed the length times width technique to be easily shared with students during online learning sessions, particularly in response to the COVID-19 pandemic, through a dedicated YouTube channel. In 2022, our team took a further step in integrating the length times width technique innovation by incorporating the use of MyViewBoard and Desmos graphing applications. This integration allowed us to utilize the LEWI technique innovation effectively during online classes for teaching and learning purposes. As a result, we proudly introduced version 3 of our innovation, which harnesses the power of technology to enhance the educational experience and facilitate seamless integration of the length times width technique into online instruction. Moreover, we value students' feedback and have implemented a user-friendly feedback system. Students can conveniently provide their feedback by scanning the QR code, allowing us to continuously improve and refine the technique based on their input. To validate the effectiveness of length times width technique, we observe the pre-test and post-test distribution score. The innovation idea has not only made an impact in Johor Matriculation College but has also been successfully replicated in various other educational institutions. The feedbacks from mathematics lecturers were also very encouraging. Positive feedback from students is a strong indicator to highlight the effectiveness and user satisfaction on the length times width technique, which providing a clear vision, understanding, engaging and enjoyable learning process. There are 3 potential impacts of the innovation. Firstly, high governance. The utilization of video and online learning tools such as MyViewBoard, Desmos graphing, and Surveys Heart allows for greater governance in teaching and learning. These tools provide structured materials, online practice opportunities, and assessment options. The combination of these tools saves time for both educators and students, allowing for more focused instruction and accelerated learning progress. Additionally, the zero-fee aspect reduces financial barriers and ensures accessibility for a wider range of students and educational institutions. Secondly, multiple applicability. The length times width technique has the advantage of being applicable to various educational settings, including upper secondary schools, matriculation colleges, sixth form colleges, and basic science program colleges. The versatility of the technique enables educators across different institutions to implement it within their respective curricula. Thirdly, high efficiency. By incorporating video tutorials and online learning tools, the length times width technique streamlines the learning process, leading to higher efficiency. Students can access the materials and practice at their own pace, allowing for personalized and self-directed learning. Throughout the journey of this innovation project, we have been honored and recognized with various prestigious awards and accolades since 2019. I am also pleased to announce that our project has been granted copyright protection under the Copyright Act by the Malaysian Intellectual Property Office, MyIPO, on June 8, 2023. This significant milestone underscores the originality and creativity of our project, as well as the recognition of its value by the relevant authorities. In conclusion, the implementation of the length times width technique has proven to be a highly effective and innovative approach to enhance student skills. By combining technology-enabled learning with a student-centered approach, this project has equipped students with the necessary tools, knowledge, and enthusiasm to excel in integration education. As the project concludes, the continuous refinement and dissemination of the LEXWI technique will be essential to sustain its impact and ensure its integration into the broader curriculum. Terima kasih kepada Puan Juliana di atas pertanyaan itu tadi. Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab. Dijemput Puan Khalifah dan Encik Adnan selaku juri jemputan untuk memberikan sedikit komen dan makna balas bagi pertanyaan tadi.
Sorry saya tak onkan mic. Tadi ada ketua jabatan datang berbincang tadi, jadi earlier part tu saya tak berapa nak dengar. Jadi mungkin Cik Adnan boleh mulakan dulu. Okey, baik. Okey. First sekali tahniah atas pembentangan yang sangat baik dan satu package yang mantap juga. Okey, soalan saya, adakah Louis dashboard ni boleh diaplikasikan untuk tajuk yang lain? Okey. Puan? Terima kasih Cik atas soalan. Buat sementara ni Levi hanya sesuai untuk integrate untuk mencari kawasan di bawah lengkung lah. Okey. Tapi sorry sebab kalau dashboard dengan viewboard itu you nak embed with the other topic boleh lah, sebab viewboard dia macam papan. Dia sebabkan tapi dia boleh embed. Tapi sebab kita emphasize on Levi itu adalah length times width. Length times width berfungsi untuk cari luas antara lengkung. Sebab kita dapati masalah utama belajar adalah menulis formula luas antara lengkung. So kalau formula dia salah, so luas yang dia cari pun salah. So itu adalah major problem. Okey, baik. Terima kasih. Satu lagi soalan saya. Apa cabaran sepanjang menghasilkan produk ni? Sebab saya tengok ada sampai version ketiga kan untuk Levi dashboard ni. Jadi apa cabaran tu? Pada 2019 kita memang menghasilkan kit model yang senang dibawa ke kelas. Tapi tiba-tiba berlaku COVID, masa tu ada PKP semua. Jadi kita terpaksalah menjadikan dia ke dalam bentuk soft copy. Supaya senang untuk kita buat online kelas. Okey. Itu dah termasuk dalam version yang kedua. Okey, baik. So, untuk version yang ketiga ni kita tambahkan dengan penggunaan contoh yang lebih banyak. Ada worksheet, lampiran kerja untuk belajar buat latihan. Dan juga kita combinekan dia dengan Desmos. Saya tambah sikit Okey. Actually kita tambahkan yang Desmos graph itu adalah sebab kita tahu soalan luas antara lengkung dia beraneka jenis. So kalau kita ada embed Desmos, so bolehlah cikgu itu tunjuk berbagai contoh tu. So boleh lukis kelas on the spot lah. So senang sikit lah. Then student boleh nampak dengan jelas. Okey, terima kasih. Okay, Puan Lim dan partners. Alright, congratulations on the dashboard. Okay, Louis dashboard kan. Okay, cumanya saya nak bukan tegur lah. Saya sebenarnya bila saya tengok poster daripada semalam, saya tengok poster, saya suka cara poster ni. Sangat cool, chill kan, suka tengok. Tapi mungkin boleh dibuat penambahbaikan sedikit pada the wordy things. Ya. Sebab macam for example practical and usefulness is too wordy. Maknanya terlalu banyak perkataan. Okay. Kurangkan wording. Kurangkan wording, kemudian kita tukar jadi infographic which is much better. Kan? Lagi enhance the lebih menarik lah. Kan. This one wordy memang kalau orang tengok nak baca tu memang senang lah kan. But then I don't think the jury don't have time to they don't have time to read all the very structured sentences kan. So that's why we change it into infographic. Okay. Kemudian actually everything is well prepared. Everything is well laid out in the poster. Just turn it into infographic. Satu cara saya nak tanya, next time kalau dalam abstract pun mungkin dia boleh ditambahkan dengan link hidup. Ataupun what do you call that, QR code. Sebab saya berminat nak tengok tapi saya tak boleh nak access. Kan, saya tak boleh nak access. Saya juri boleh access bersama. Yes. Okay, jadi maknanya bila kita membentang, tak kira lah online ke ataupun face to face, juri pun ada handphone, terus je access. So can be in that particular situation on the spot, which is much better. Okay, thank you for the Okay, so that's it for me. Congratulations. Very well done. Terima kasih Puan. Terima kasih.
Terima kasih di atas komen dan maklum balas yang telah diberikan oleh para juri. Baiklah. Hadirin sekalian, sesi diteruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan kedua yang diketuai oleh Mr. Tan Guan Sen dengan tajuk pembentangan Sistem ECPD MyCH2. Pelbagai isu sering berlaku di sekolah, termasuknya aduan pelanggan tentang kualiti perkhidmatan pengajaran guru, pengurusan dan pentadbiran kurang berkesan yang membebankan tugas guru mengakibatkan guru bersara awal dan sebagainya. Sebahagian daripada isu-isu ini boleh diatasi jika pengurusan dan pembangunan profesionalisme guru dapat dijalankan secara sistematik dan mempunyai hala tuju yang jelas. Bagaimana sebuah sekolah boleh mencapai kepimpinan yang berkesan dan juga guru berkualiti pada masa yang sama? Inovasi sistem ECPD telah dibangunkan untuk membantu pihak sekolah menguruskan pencerapan, pementoran, PLC dan latihan dalam perkhidmatan secara sistematik dan kolaboratif demi meningkatkan keberkesanan kepimpinan serta kualiti guru. Demi usaha menuju ke arah transformasi sekolah 2025, pembangunan profesionalisme keguruan di sekolah dalam kerangka guru berkualiti dan kepimpinan yang berkesan adalah salah satu aspek penting untuk memastikan kemenjadian murid. Pengurusan membangunkan kualiti guru perlu dilaksanakan secara sistematik dan berkesan. Pelaksanaan pencerapan, pementoran, latihan dalam perkhidmatan dan komuniti pembelajaran profesional perlu dijalankan dengan kaedah yang mudah, di samping itu memotivasikan serta menjaminkan kredibiliti semua pihak. Sistem ECPD telah diinovasikan untuk mencapai matlamat tersebut. Di sekolah masing-masing mempunyai sistem pengurusan tersendiri, begitu juga dengan sistem MyCH2 di sekolah kami. Bagaimanakah sistem ECPD boleh diterapkan dalam sistem sekolah anda? Sistem ECPD MyCH2 dibangunkan daripada aplikasi-aplikasi Google Workspace. Google Site sebagai paparan sistem. Soft copy semua dokumentasi diubah suai menggunakan Google Docs, Google Sheets dan Google Form. Analisis data dijalankan secara automatik menggunakan fungsi pelbagai aplikasi Google Workspace seperti Google Sheets dan Looker Studio. Sistem ECPD MyCH2 digunakan sepanjang sesi persekolahan. Pada awal sesi persekolahan, data TOV dan data pencerapan kendiri standard 4 direkod dalam templat sistem pencerapan standard 4. Sistem tersebut menganalisis data secara automatik dan dipaparkan pada dashboard analisis data standard 4. Berdasarkan analisis data standard 4, latihan dalam perkhidmatan dan PLC dirancang dan direkod dalam sistem LDP dan sistem PLC. Laporan, minit curai dan maklum balas peserta PLC dapat direkodkan dalam Google Form. Dashboard analisis PLC akan memaparkan data dan aktiviti PLC tersebut. Pelaporan PLC yang bergambar juga dijana dalam sistem. Penyedia laporan dan minit curai LDP juga menggunakan Google Form dalam sistem. Selain itu, peserta-peserta LDP juga turut memberi maklum balas menggunakan Google Form dalam sistem dan analisis maklum balas juga turut dipapar pada dashboard. Guru dapat menjalankan pencerapan kendiri dengan menggunakan input yang diperolehi daripada LDP dan PLC. Sesi pementoran pula dijalankan dan direkodkan dalam sistem OPC. Borang OPC yang diisi menggunakan Google Form akan dijana dalam bentuk Google Docs melalui sistem ECPD MyCH2. Jadi, guru dan mentor dapat saling berbincang, mencatat atau mengemaskini cadangan tindakan dalam borang OPC Google Docs pada bila-bila masa. Melalui tindakan yang dicadangkan dalam borang OPC, guru mampu merancang sesi PDPC dengan lebih berkesan pada masa pencerapan. Dengan penggunaan sistem ECPD, borang pencerapan disediakan dalam sistem standard 4 dan pencerap mengisi skor secara mudah dengan rujukan borang OPC guru tersebut. Selepas sesi pencerapan, skor pencerapan akan dianalisis dan dipaparkan melalui dashboard standard 4 dalam sistem pencerapan. Pencerap yang menggunakan sistem ECPD boleh memantau kesahihan maklumat yang guru mengisi dalam borang OPC dengan berkesan. Pencerap pula dapat membuat tindakan pengesahan menggunakan fungsi Approval dalam Google Docs. Jika tidak berlakunya peningkatan skor standard 4 atau tindakan dalam borang OPC tidak diambil, maka proses pementoran sistem OPC akan diulangi dengan penyeliaan mentor.
Penyeliaan klinikal akan dijalankan oleh mentor dan guru tersebut. Dengan itu, selesainya satu kitaran pementoran pencerapan. Sistem ECPD membantu pentadbir sekolah dalam mengurus dan memantau kitaran sesi pencerapan guru secara sistematik dengan berterusan. Segala data pencerapan guru telah disimpan dan diurus oleh sistem dengan baik. Kos, tenaga dan masa pengurusan dikurangkan. Sistem ECPD akan merekod data, analisis dan maklumat sepanjang sesi persekolahan. Penjejakan kemajuan dan keberkesanan pembangunan kualiti guru dapat kita lihat melalui output seperti analisis bilangan sesi PLC, LDP dan pementoran. Outcome dapat dinilai melalui perubahan skor standard 4 guru dan seterusnya membawa impak seperti guru berkualiti dan peningkatan profesionalisme dalam budaya kerja organisasi. Pembangunan profesional keguruan secara sistematik dan persekitaran pembelajaran profesional dapat diwujudkan dengan sistem ECPD MyCH2. Selamat menonton dan semoga berjaya. Selamat pagi kepada para juri dan urus setia. Saya teruskan pembentangan dengan sikit impak dan itu replikasi projek. Okay, boleh nampak ini adalah impak projek impak projek. Lepas tu outcome dan impak dia. Okay, kita ada buat soal selidik dan ditapati 100% katakan guru bersetuju bahawa sistem ini membawa impak positif tentang profesionalisme keguruan. Okay, ini impak dia. Ini impak. Okay. Sudah. 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 Ini satu locengan. Okay, terima kasih. Itu saja pembentangan saya. Okey. Baik, terima kasih Mr. Yao. Seterusnya kita buka kepada sesi kepada sesi soal jawab, minta maaf. Sesi soal jawab, dijemput juri Puan Khalifah dan Cik Adenat untuk memberi maklum balas. Okay, selamat pagi Encik Yao. Okay. Selamat pagi. Okay, saya ada satu soalan iaitu adakah semasa pencerapan dibuat terhadap guru, pencerap menggunakan borang hard copy kemudian dimasukkan di-key-inkan ke dalam sistem atau directly terus menggunakan sistem ECPD ni? Dua-dua pun boleh. Tengok pencerapan pencerap macam mana buat. Pencerap boleh bawa komputer masuk, lepas tu terus key in masuk markah, ataupun mereka boleh catat dalam itu satu orang lagi ada ruang catatan yang sana boleh catat apa aspek atau terms mana yang belum lengkap dan masukkan dalam skop. Okey, baik. Okey, satu lagi. Okey, yang kedua, ada mohon tak My Ipoh? My Ipoh ada cuba mohon tapi belum berjaya lagi. Okey, baik. Okey, itu saja. Terima kasih. Sama. Okey, tanya Encik Yao. Saya sangat suka tengok video. Sangat menarik. Kan? Sangat ceria, sangat menarik and very kemas. Itu kalau saya memang TikTok lah tu. And then the second video also very nice. Congratulations. Okay, dan saya nampak ini adalah macam one stop center lah. One stop center platform. Okay, congratulations again. Alright, cuma satu soalan saya. Tadi tentang Maipo, tanya Encik Adnan. Soalan saya sekarang adalah, saya rasa kenapa Cik Adnan tanya tadi, kita orang ni macam ada telepati pula. Saya pun saya memikirkan benda yang sama. Kan? Betul Cik Adnan ni? Tadi bila bertanya tentang bila pencerapan, kan adakah guru akan menggunakan borang hard copies ataupun soft copies, kan? Jadi sebenarnya saya rasa lah apa yang Cik Adnan nak relate kan adalah kemampuan semua guru. Betul tak Cik Adnan? Ya, betul. Okey. Jadi soalan saya, adakah semua guru di sekolah cikgu cekap ICT? Ini saya ada sepanjang tahun saya ada bagi bengkel, ada catatan dalam itu LTP sana. Bengkel bagaimana bawa mereka
membuat kerja, membuat menggunakan Google Workspace, dia macam satu sistem untuk organisasi kan. Semua harus positif dan belajar. So di samping mengadakan sistem mindset itu ini, kita juga cuba meningkatkan keupaya guru tentang tahap ICT mereka. So kita juga pada masa sama lah, saya juga selalu bagi panggil bagaimana menggunakan sistem, dan bersyukurlah sini di SKS Johor Bahru ni guru boleh ikut menggunakan sistem, kecuali ada sebilangan guru perlukan bimbingan lah yang mungkin kita empat orang pentadbir pun mahir ICT. So itu syukur juga. Lepas tu kami ada bimbing guru untuk menjalankan, menguruskan dengan sistem ni. Okay, actually it is proven lah. Kita boleh kata it is proven. Bila kita tengok video tadi pun kita dah tahu dah. Ada kepakaran di situ. Cikgu dah menggunakan kepakaran di dalam di kalangan guru-guru cikgu. Alhamdulillah. Okay, good job. Alright. So itu menjawab pada soalan saya tadi. Di samping kalau ada yang kurang digital awareness tu, dia akan belajar dan cikgu akan membimbing. Okay, so thank you so much. Congratulations. That's all. Thank you. Thank you. Baik, terima kasih di atas komen itu tadi. Seterusnya kita akan teruskan dengan pembentangan yang ketiga yang diketuai oleh Puan Zulaiha binti Muhammad dengan tajuknya UPIM Center Sumber Maklumat dalam Talian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami kumpulan Gapura dari Kolej Matrikulasi Melaka ingin membentangkan inovasi yang bertajuk UPIM Center Sumber Maklumat dalam Talian. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli yang diketuai oleh Zulaiha binti Muhammad, dan ahli-ahlinya terdiri daripada Puan Raslina binti Wan Kafi, Zahara binti Bahari, Zakiah binti Muhammad Ali dan Osmayanti binti Osman. Penggunaan internet pada masa kini bukan hanya sebagai pencarian maklumat sahaja, tetapi juga sebagai media utama dalam penyampaian bahan PDP. Unit Pendidikan Islam Moral telah memilih aplikasi Google Sites sebagai platform pembelajaran dan perantaraan antara pensyarah dan pelajar. Ia diwujudkan untuk membantu pelajar mencari bahan-bahan pendidikan Islam dan pendidikan moral, memuat turun nota, tugasan, penilaian dan mengakses pelbagai bahan-bahan di dalam laman web. Pernyataan masalah. Kaedah lama iaitu mencetak nota tidak sesuai untuk PDP secara online. Pelajar perlu mengeluarkan wang untuk mencetak nota dan lain-lain keperluan. Maklumat berkenaan PDP dan penilaian berterusan yang diberikan oleh setiap pensyarah tidak sama. Objektif inovasi kami iaitu yang pertama, pelajar dapat mengakses maklumat kursus daripada UPIM Center. Yang kedua, pelajar dapat memuat turun nota dan bahan-bahan berkaitan PDP. Seterusnya, ketiga, pensyarah berkongsi pelantar dalam talian untuk pengurusan bahan PDP. Idea dan inovasi kami adalah asli dan tiada unsur plagiat. UPIM Center dibina secara kolaboratif oleh pensyarah pendidikan Islam Moral menggunakan aplikasi Google Sites. Sebelum kami membina UPIM Center, pensyarah dan pelajar menggunakan bahan PDP secara bercetak. Berikut adalah nota-nota ringkas pendidikan Islam. Berikut adalah laman web UPIM Center. Yang utama iaitu misi dan misi, senarai nama pensyarah unit pendidikan Islam Moral. Yang kedua adalah kalender akademik bagi sesi 2023 dan 2024. Seterusnya Batan Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, uji minda, aktiviti UPIM. Pertama kita akan melihat pengenalan kursus bagi kursus pendidikan Islam. Kedua adalah nota ringkas bagi pendidikan Islam. Terdapat 5 topik bagi kursus pendidikan Islam. Contoh adalah falsafah ilmu. Kami menyediakan nota ringkas falsafah ilmu. Begitu juga dengan isi kandungannya.
Seterusnya adalah penilaian berterusan, projek gambaran insaniah, rubrik pemarkahan, PB. Seterusnya para pelajar boleh memuat turun pelaporan dan juga penulisan projek mereka dan juga jadual spesifikasi tugasan GST bagi kursus pendidikan Islam. Seterusnya adalah pendidikan moral, bermula dengan pengenalan kursus, sinopsis kursus dan objektif kursus. Seterusnya nota ringkas pendidikan moral. Kami menyediakan 4 topik utama bagi pendidikan moral. Kita melihat contoh yang pertama iaitu pengenalan bagi pendidikan moral. Seterusnya adalah penilaian berterusan bagi pendidikan moral dan juga GST. Uji minda kami menyediakan kuis pendek, kuis ringkas untuk para pelajar sebagai pengukuhan selepas saja aktiviti PDP dilaksanakan di dalam kelas. Dan begitu juga aktiviti UPIM sepanjang tahun 2023. Kami juga menyediakan tazkirah dalam bentuk pautan YouTube channel UPIM di mana penceramahnya adalah pensyarah UPIM sendiri. Dan juga borang maklum malas daripada para pengguna, para pelajar dan pensyarah boleh mengisikan borang maklum malas ini dan menghantar kepada pihak UPIM. Semoga UPIM Center ini memberi manfaat kepada semua pengguna. Terima kasih. Praktikal dan kebolehgunaan. Inovasi ini mudah diakses, sangat praktikal dan mudah digunakan. Yang pertama, mudah diakses. Yang kedua, maklumat lengkap. Yang ketiga, multi peranti. Yang keempat, mesra pengguna. Dan yang kelima, selaras dengan misi Unit Pendidikan Islam Moral. Seterusnya adalah tinjauan keberkesanan UPIM Center. Satu soal selidik telah dijalankan bagi meninjau keberkesanan UPIM Center. Daripada kaji selidik tersebut menunjukkan hasil tinjauan pelajar modul 1 dan modul 3 sesi 2023-2024 secara rawak. Seramai 294 orang telah bersetuju bahawa penggunaan laman web ini sangat mudah dan praktikal. Impak inovasi. Di antara impak inovasi UPIM Center ialah yang pertama penjimatan kos, yang kedua peningkatan produktiviti, yang ketiga penjimatan masa dan yang keempat memberi kepuasan kepada pengguna. Laman web UPIM Center telah dikomersialkan melalui penggunaan oleh semua pelajar yang mengambil kursus pendidikan Islam dan pendidikan moral. Satu perkongsian laman web UPIM Center telah diadakan bersama pensyarah-pensyarah daripada Kolej Matrikulasi Perak. Anugerah dan Pengiktirafan. Inovasi UPIM Center telah memenangi anugerah emas dalam pertandingan poster inovasi Kolej Matrikulasi Melaka pada tahun 2020-2023. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih di atas pembentangan video itu tadi. Dijemput para juri untuk memberikan soal jawab ataupun komen. Dipersilakan. Okey, saya mulakan ya. Tahniah unit pendidikan Islam. Okey, sebab saya nampak this is a very good innovation, one stop center yang baik dan kolektif. Hampir menyeluruh penggunaan dia, hampir sangat menyeluruh saya nampak. Ya, saya go through semalam tengok melalui Google Site tu. Okey, dan practicality dan kebolehgunaannya pun boleh kita katakan 100%. Semua boleh access, semua boleh guna dan semuanya ada dalam tu, which is very good, well done. Congratulations. Okey, jadi cumanya saya nak tanya bukti peningkatan, rasanya ada sebut kot ni, bukti peningkatan markah PB. Ada disebutkan, ada dimension di mana-mana tak Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahagian meningkatkan produktiviti tu. Okay. Sebab sebelum ni kan kita, sebelum guna online kita cuma guna
bagi kertas untuk pelajar-pelajar untuk buat laporan, untuk buat dengan punya kerangka lah. So dengan adanya dalam UPM Center ni, so pelajar download, sebelum ni kita tak ada bagi yang macam dia punya kerangka yang sama. So sekarang ni apa yang dikehendaki untuk dalam PB tu semua kita masukkan dalam tu. Jadi kalau pelajar nak buat tu senang, dia tinggal rujuk je dalam tu semua ada. Okey, itu saya faham. Jadi secantiknya ya Ustazah ya, secantiknya lah pada pandangan saya, kalau kita dah ada benda tu, dah dibuat dah diimplementasikan kepada pelajar-pelajar di kolej sendiri dan juga tadi saya nampak kolej mana tadi? Secara umumnya Kolej Matrikulasi Perak, tapi saya sudah kongsikan link saya kepada semua ketua unit di Kolej Matrikulasi lah. So basically kalau dia orang nak datang tengok-tengok nota apa semua pun boleh. Semua ada yang tu. Okey, cantik. Bila dah ada yang itu, bila kita masuk pertandingan, saya suka jelaskan, saya suka stress on the saya nak tengok data. Kalau saya lah sebagai juri, saya nak tengok data. Tak kisah data kualitatif ataupun data kuantitatif. Jadi tadi kita stresskan tentang peningkatan markah PB. Okey, jadi kalau boleh kita letakkan sebelum kita gunakan UPM Center ni, dia kan, selepas kita menyelaraskan penggunaan UPM Center, adakah ada peningkatan? Jadi kita boleh paparkan itu. Ustazah? Baik, insyaAllah. Baik, itu sajalah dari saya. Terima kasih. Okey, okay, saya setuju dengan Puan Khalifah. Produk ni kekurangan data sebenarnya, data kajian untuk kukuhkan lagi produk ni lah. Okey, lagi satu dia semua dah ada dah kan? Betul. Yang lain semua dah cantik dah. Lengkap sangat, saya tengok memang cantik. Dan lagi satu dari segi maklum balas pun, kenapa satu sahaja item? Mungkin boleh ditambah baik dari segi tadi dalam slide saya ada nampak dia kata UPM Center ni multi peranti, mudah akses, maklumat lengkap. Jadi benda tu perlu disahkan dengan maklum balas, itu je. Okey, baik. Okey, terima kasih. The point is evidence. Yes, evidence. Betul. Kan? Okey. Tanya. Okey, Tanya. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih di atas komen daripada juri. Seterusnya kita akan teruskan dengan pembentangan untuk kumpulan yang seterusnya daripada kumpulan B1012 yang diketuai oleh Puan Nur Adelina binti Muhammad Zaki dengan tajuk pembentangan Colour Sky Square Hoop, instrumen mengelakkan kekeliruan semasa pertukaran kaki fasa hop, step dan jump bagi lompat kijang. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan The Faculty of Mind yang dianggotai oleh saya Nur Adlina binti Muhammad Zaki dan Ahmad Mazam bin Ramli akan membentangkan inovasi penambahbaikan kami iaitu Colour Sky Square Hoop C2SH, iaitu satu instrumen mengelakkan kekeliruan semasa pertukaran kaki, fasa hop, step dan jump bagi lompat kijang di kalangan murid 3 UMS. Inovasi ini satu penciptaan alat bantu mengajar yang dihasilkan bagi topik lompat kijang yang membantu murid melakukan lakuan fasa hop, step dan jump dengan betul. Ini adalah kerana fasa pertukaran kaki di dalam lompat kijang adalah satu elemen yang penting kerana ia membezakan dengan lompat jauh. Lompat kijang memerlukan pertukaran kaki bagi lakuan fasa hop, step dan jump dengan menggunakan formula asas lonjakan iaitu kanan-kanan kiri atau kiri-kiri kanan. Berdasarkan refleksi PDPC yang terdahulu, didapati murid tidak dapat melakukan lakuan hop, step dan jump dengan betul yang berpunca dari murid keliru atau tidak ingat formula asas lonjakan tersebut. Ini dapat dibuktikan dengan pemerhatian di dalam kelas mendapati pergerakan murid menjadi sumbang dan riak muka yang kecewa jika mereka melakukan kesilapan. Dengan itu, terhasillah instrumen yang diberikan nama Colour Sky Square Hoop C2SH ini. Objektif kajian iaitu
Membantu murid mengelakkan kekeliruan dan mengingat formula asas lonjakan kanan-kanan kiri atau kiri-kiri kanan. Seterusnya, membantu murid-murid agar dapat melakukan lakuan fasa hop, step dan jump dengan betul dan sekaligus membantu murid-murid mencapai TP1 di dalam PBD lompat kijang. Kumpulan sasaran yang kami sasarkan ialah 13 orang murid dari kelas 3 UMS di SMK Senai, terdiri dari 11 orang murid perempuan dan 2 orang murid lelaki. Color Sky Square Hope ini dibuat dari bahan PVC yang berukuran 45 cm, darab 57 cm dan lebarnya 1.5 cm. Dan kos yang kami gunakan untuk membuat instrumen ini ialah berjumlah RM52.50 yang berbentuk segi 4 tepat kerana bentuknya berkesinambungan dengan tempat mendarat yang berpasir. Ciri-ciri Color Sky Square Hope ini ialah ringan, mudah dipasang dan dileraikan, bahan yang mudah diperolehi dan murah dan mempunyai color yang menarik. Seperti mana yang kita tahu, gelung yang selalu digunakan di dalam kelas PJ selalunya berbentuk bulat dan tidak dapat dileraikan. Dan ini agak menyukarkan guru PJPK untuk membawa dari stor sukan ke padang. Dan gelung ini juga dihasilkan tidak melekat kerana senang untuk dilaraskan dan diletakkan di atas tanah kerana setiap murid mempunyai keupayaan yang berbeza bergantung kepada jantina murid-murid tersebut. Dan penggunaan warna yang menarik menunjukkan kesan positif di mana murid lebih mudah mengingat kaki mana yang perlu mereka gunakan untuk lonjakan hop dan melangkah, step dan sekaligus mengelakkan kekeliruan pertukaran kaki. Pelaksanaan inovasi ini kita mulakan dengan aktiviti standing triple jump iaitu murid berdiri di atas kaki dominan dan melonjak ke gelung yang sama warna dengan menggunakan kaki yang sama. Kemudian murid melangkah ke gelung yang berbeza warna dan mendarat dengan kaki lagi satu. Murid melompat ke kawasan mendarat iaitu kawasan berpasir. Dan aktiviti ini juga dilakukan dengan approach triple jump iaitu murid akan berlari dari kawasan garisan mula pada kelajuan terkawal. Baiklah, kita lihat sebelum inovasi ini dijalankan, kita lihat murid tidak dapat melakukan iaitu murid tersalah kaki, lupa dan keliru kaki mana yang hendak digunakan. Tetapi apabila kami menggunakan inovasi ini, kami dapat melihat perubahan yang amat ketara iaitu murid-murid ini boleh mengingat berdasarkan gelung yang digunakan iaitu color warna merah jambu ada dua iaitu untuk kaki yang sama iaitu sekiranya mereka memilih kaki kanan mereka akan gunakan kanan dan gelung warna hijau pertukaran kaki berlaku di situ untuk fasta step melangkah dan seterusnya jump ke tempat kawasan berpasir. Ini adalah senarai semak yang dilakukan oleh kami sebelum menggunakan inovasi ini dan selepas menggunakan inovasi ini. Dan kami juga mendapat maklum balas yang sangat baik daripada murid hasil dari temu bual selepas menggunakan inovasi ini. Dan kami merasakan inovasi ini patut disebarluaskan kerana saya telah menggunakan inovasi ini untuk kelas saya iaitu saya ini merupakan option guru PJPK dan rakan saya ini merupakan bukan guru option PJPK jadi membantu beliau untuk mengajar anak-anak murid di dalam kelas. Dan ini adalah anugerah-anugerah yang telah kami perolehi daripada kajian ini iaitu anugerah emas kolokium kajian tindakan teknik 12 langkah peringkat kebangsaan anjuran PJPN Labuan dan juga anugerah perak pertandingan anugerah guru inovatif PDP peringkat daerah Kulai. Dan secara kesimpulannya kami mendapati inovasi ini sangat membantu murid untuk mengelakkan kekeliruan dan juga memberi kesan kepada ingatan murid berdasarkan warna yang telah diberikan kepada gelung-gelung tersebut.
dan dapat digunakan oleh guru-guru option atau bukan option PJPK untuk menunjukkan demonstrasi fasa hop, step dan jump dengan lebih tersusun dalam PDPC. Terima kasih. Okey, boleh Assalamualaikum. boleh saya mulakan dulu? Okey. Takut Boleh. tak ada. Tadi saya nampak perkataan dia tajuknya adalah color size square hop. Saya pun tak pasti nak sebut hop ke hoop macam tu. Hoop, isn't it? Hoop. Square hoop. Okey. Apa maksud hoop tu? Boleh saya tahu? Puan. Hoop tu adalah gelung itu. Gelung yang saya yang kami buat. Kita selalunya kan hoop tu. Hula hoop kan selalu kan gelungnya bulat. Okey. Tapi kami punya ni bentuknya rectangle untuk sebab selalunya bila kita buat inovasi, nama inovasi tu ada kaitan dengan apa benda yang kita buat. Sebab tu saya tak dapat nak get apa tu HOP. Sebab tu saya tanya. Sebab kalau HOP, hop, isu lompat. Yang itu fasa lakuannya hop tu. Hoop tu adalah alat tu. Okey, baik saya teruskan Baik, congratulations. Tahniah sangat sebab penjelasan penyataan masalah yang sangat-sangat jelas, terperinci. Saya yang bukan dah lama tak mengajar PJ ni pun nampak. Very good. Okay. Kemudian satu lagi yang saya suka sangat tadi, bila dapat inovasi ni, bila dia keluarkan, dia create ke inovasi ni, Puan sebagai seorang guru option PJ kan? Okay. Ya saya. The step-step tu memang well versed, tetapi bagi orang yang bukan option, nak step-step tu pun susah. Jadi dengan ada ini inovasi ni sangat-sangat membantu. Betul tak? Ya, sangat membantu. Okey, itu satu. Okey. The color coding tadi tu. Okey, kalau untuk merah jambu maksudnya apa Puan? Kaki yang sama. Sebab lompat kidang kan dia technical dia punya tu kaki kanan kiri atau kiri kanan. So the same colour for the same leg, same feet. Same colour for the same leg. So colour yang lagi satu punya colour different colour tu untuk pertukaran kaki tersebut. Okey, jadi jelas lah. Sebab bila tengok dalam poster dan bila kita baca extended abstract tu kita tak berapa nak faham. Jadi bila tengok video tu sangat jelas. Nampak sangat jelas. Tak boleh sebelum ni, and then bila gunakan the hope tu nampak dia orang boleh guna. Okay, that is very good. Congratulations. Ini cikgu bukan option yang memang menggunakan cikgu RBT. Okay, so tahniah. That's all from me. Terima kasih banyak. Okay, first saya nak ucapkan tahniah. Bila saya baca paper kajian ni, dia satu penulisan kajian tindakan yang sangat baik lah. Dari segi kita boleh nampak, dari segi pelaksanaan, dari segi data pun sangat bagus lah. Sebab data pun kita tak claim, orang cakap tak claim terlampau tinggi dari segi pre-test, post-test. Sebab saya tak setuju bila mana kajian tindakan diletakkan pre-test. Sebab dalam kajian tindakan tak boleh ada pre-test. Jadi apa yang Puan buat ni sangat bagus lah. Nampak jelas dia punya sebelum dan selepas tindakan. Itu yang patut kita buat. Okey, cuma apa yang Puan Khalifah Mastura bagi tahu tadi tu, dia nampak ada sedikit confusing kat situ. Okey, sebabnya saya nampak inovasi ni dia tak berdiri dengan sendiri. Product itself. Maksudnya produk ni dah dibina tapi masih lagi perlukan bantuan orang lain untuk menguruskan produk tu, betul tak? Jadi cadangan saya, produk ni kita boleh jadikan satu kit yang mana ada manual, ada box tempat simpan dan disertakan dengan cara penggunaan dia. Maksudnya bila orang dapat satu produk ni, dia nak guna, dah semuanya, everything dah ada, jadi dia boleh guna tersebut, macam cakap apa, boleh stand alone lah dia punya produk tu sendiri.
So tak ada tak ada perlukan bantuan cikgu ni, tolong je guna benda ni, macam mana nak guna, dia tak ada benda ni. Jadi kalau boleh silakan video manual, lebih baiklah jadi ke satu kit lah, sebab ni satu produk yang baik juga sebenarnya. Betul. Okay. Jadi untuk tujuan pengkomersialan, betul. Kita kena ada guideline, kita kena ada kits, toolkits nak orang nak beli takkan ada user guide lah maksudnya. User guide. Dari daripada Puan Adina kan. So kita nak user guide macam tu. Betul. Betul. Okey. Boleh saya tunjukkan sikit dia punya saya punya. Boleh. Sekejap, boleh saya offkan background ni tak? Sebab tak nampak. Okey, ini saya ini saya punya inilah hook-nya. So hook-nya ni boleh dibuka dan saya pergi Padang, saya bawa benda ni dalam beg macam ni je lah. Okey. So kalau macam dalam set tu ya Puan? Dalam satu set berapa? Satu set satu set ni ada 3 gelung. Ada 3 gelung ini. Sebab dia pertukaran kaki tu dia memerlukan 3 kali pertukaran kaki tu sebenarnya. So 3 gelung untuk satu kaki. Kita ada pink, hijau and another one is green. 2 pink, 1 hijau. 2 pink, 1 hijau. Ya. Okay. Alright. Faham. Dan dia punya tu pun comel menarik je kan? Warna yang choking supaya senang budak bezakan antara warna rumput atau warna surface yang kita gunakan. Okay. Satu lagi soalan saya last ya. Agak berapa untuk pasarkan produk ni? Kalau first time untuk membuat tu yang saya tunjuk tadi tu dah RM52. Tapi kalau macam kami nak buat lagi banyak set sebab spray tu sebenarnya yang mahal. Spray warna pink dengan warna hijau tu. Itu yang mahal. Kalau dah ada spray tu and then nak buat lagi murah je sebenarnya sebab PVC tu murah kan. Jadi nak buat PVC tu je, hook tu je yang 3 tu. Okay. Kita tunggu nanti di pasaran. Baru nak apply IPO tu sebenarnya. Apply cepat. Moderator dah keluar tu. Terima kasih Puan, terima kasih Cik. Okey, sama. Terima kasih Judi untuk komen untuk kumpulan tadi. Seterusnya tak apa. Kita teruskan dengan pembentangan kumpulan seterusnya daripada kumpulan B1006 dengan yang diketuai oleh Puan Nurul Ain binti Malik dengan tajuknya Physics Gamified Interactive Module PGIM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan dan Lilian dari Kolej Matrikulasi Melaka ingin berkongsi inovasi kami yang bertajuk Physics Gamified Interactive Module PGIM. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Puan Nurul Ain binti Malik, Puan Maisarah binti Mokhtar, Puan Haslidia binti Muhammad Baharudin, Puan Nur Aidah binti Sobri dan Puan Norlin binti Nazrin. Sebagai pendahuluan untuk inovasi kami, dunia telah banyak berubah kurang daripada penyebaran pandemik COVID-19 yang telah melanda di penghujung tahun 2019. Institusi pendidikan merupakan salah satu institusi yang terkesan akibat pandemik ini, di mana pada ketika itu kebanyakan pembelajaran yang dahulunya secara bersemuka terpaksa ditukarkan ke atas secara dalam talian. Maka pada ketika itu, para guru perlu mempunyai alternatif bagi menjalankan PDP. Para guru digalakkan menghasilkan satu modul pembelajaran kendiri dan dikongsi bersama pelajar agar pelajar dapat mengakses modul ini tak kira di mana pelajar berada, di rumah sendiri, di pusat kuarantin atau di mana sahaja. Jika difokuskan kepada pelajar matrikulasi, dalam mata pelajaran fizik, topik heat, gas law dan thermodynamics merupakan antara topik yang sukar dikuasai oleh pelajar. Topik ini mengandungi beberapa sub-bahagian seperti hukum gas, kondaksi haba, hukum termodinamik pertama serta perkaitan antara suhu dan tenaga. Terdapat pelbagai kaedah dan pendekatan yang boleh dilakukan oleh guru semasa proses PDP berlangsung bagi meningkatkan minat dan motivasi pelajar dalam sesebuah topik. Disebabkan oleh situasi pandemik, modul pembelajaran kendiri yang perlu dijana oleh para guru, maka salah satu penerapan adalah melalui unsur permainan atau gamifikasi untuk menarik minat pelajar belajar secara dalam talian.
Maka disebabkan oleh hal-hal ini, terhasillah satu modul interaktif melalui pendekatan gamifikasi bagi subjek fizik yang dibangunkan untuk membantu menerapkan pembelajaran kendiri di kalangan pelajar bagi topik heat, gas law and thermodynamics. Modul ini dibangunkan menerusi platform Genially yang boleh diakses secara percuma oleh pengguna. Mengapakah terhasilnya modul ini? Pertama, kerana ketika itu ketidaktentuan keberadaan pelajar semasa pandemik, oleh itu satu modul yang boleh diakses tak kira di mana pelajar berada perlu diwujudkan. Yang kedua, program STEAM Matric Aspire 2021 ke 2025 yang menggalakkan para guru, para pendidik untuk menggunakan aplikasi menjurus kepada PAP 21. Mengapa topik ini dipilih? Maka berdasarkan analisis keperluan pembangunan modul, berdasarkan daripada sesi soal selidik, pelajar mengatakan bahawa kesukaran topik ini salah satu disebabkan oleh kekurangan sumber bahan rujukan dalam talian. Maka oleh itu, objektif inovasi kumpulan kami yang pertama ialah untuk membangunkan satu modul interaktif berasaskan gamifikasi bagi topik haba, hukum gas dan termodinamik. Yang kedua, untuk meningkatkan pencapaian pelajar bagi topik haba, hukum gas dan termodinamik menggunakan aplikasi kami. Dan yang ketiga, mendapatkan maklum balas pelajar terhadap kebolehgunaan PGIM. Apakah PGIM atau nama penuhnya Physics Gamified Interactive Module? Modul interaktif ini terbahagi kepada 5 bahagian. Dia dimulakan dengan pengenalan di mana untuk ruangan ini, watak dalam modul ini diperkenalkan. Bahagian kedua ialah latihan di mana terdapat nota, interaktif nota, video serta simulasi. Yang kedua peta minda dan yang ketiga ialah contoh soalan serta cadangan jawapan yang disediakan bagi memudahkan pelajar mengakses, membuat latihan serta menyemak jawapan terus. Selain daripada latihan, kerana ini menggunakan gamifikasi, pendekatan gamifikasi, oleh itu terdapat 2 misi di dalam aplikasi ini. Misi pertama, eksperimen ringkas, ini ialah home-based experiment, dan misi kedua terdapat 2 cabaran. Misi ini, misi pertama secara individu, misi kedua boleh dilaksanakan secara berkumpulan. Ini ialah QR code, maka tuan-puan, para pensyarah, para guru boleh imbas QR ini untuk mengakses ke aplikasi kami. Ini yang ditunjukkan di sebelah kanan merupakan paparan hadapan untuk aplikasi ini. Seperti mana yang saya terangkan tadi, dia terdapat beberapa bahagian, dimulakan dengan pengenalan, latihan dan misi-misi yang boleh dijalankan oleh para pelajar. Bagaimana projek ini mampu menarik minat pelajar? Yang pertama, seperti yang kita tahu, pelajar sekarang sangat tertarik kepada gamifikasi. Yang kedua ialah modul interaktif. Ini adalah contoh salah satu slide di mana setiap butang-butang ini apabila ditekan, terdapat maksud setiap kuantiti serta unit-unit untuk setiap kuantiti. Selain daripada itu, aplikasi ini mempunyai kepelbagaian dalam aktiviti pembelajaran. Pelajar boleh menjalankan misi secara individu atau pelajar juga boleh menjalankan misi secara berkumpulan. Dari segi praktikalitian, aplikasi kami mempunyai pelbagai komponen, ianya amat mudah dikemaskini, ia amat mudah diakses dan yang penting akses secara percuma. Serta di sini juga kami boleh memasukkan pelbagai jenis aktiviti. Dan di sini juga menunjukkan skor min untuk kebolehgunaan aplikasi kami. Ini ialah contoh ulasan pelajar. Yang pertama, ianya mempunyai visual yang menarik, mudah digunakan, terbaik. Ia simple, notanya ringkas dan padat, sangat menarik, grafik yang cantik dan lain-lain. Oleh itu, untuk menguji keberkesanan aplikasi PGIM, yang pertama, 80 pelajar Kolej Matrikulasi Melaka telah diberi taklimat tentang penggunaan PGIM. Kemudian ujian pra dijalankan dan dari sini kami dapati min peratus ujian pra ialah sebanyak 32.65%. Kemudian pelajar diberi pautan PGIM dan dibenarkan penggunaan selama 4 minggu. Selepas 4 minggu, ujian pasca pula diberikan kepada pelajar. Di sini jelas didapati min peratus ujian pasca meningkat kepada 60.55%. Pakar juga menyatakan bahawa aplikasi kami sesuai dan dia menjurus kepada PAP 21. Ia mampu menggalakkan pembelajaran aktif. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, ia bukan sahaja secara individu, malah ia juga boleh dijalankan misi-misi secara berkumpulan. Ia mempunyai reka bentuk yang sangat menarik, ia kemas serta ceria. Ini ialah contoh ulasan pakar yang telah kami jalankan. Contoh yang pertama, ulasan yang pertama pada pendapat saya secara keseluruhannya, aspek reka bentuk strategi pembelajaran modul yang dibina adalah sangat baik dan menepati kehendak dalam pembangunan modul multimedia.
Elemen pembelajaran aktif secara contextual learning yang diterapkan dalam modul mampu mewujudkan suasana PDP yang lebih berpusatkan murid serta menjurus ke arah PAK 21. Dengan penggunaan modul ini, selain daripada pelajar mampu menjalankan pembelajaran secara kendiri, pelajar mampu memahami topik yang sukar sebelum ini, modul ini juga mempunyai nilai tambah di mana kos percetakan mampu dijimatkan kerana semuanya berada secara dalam talian. Modul PGIM kami telah disebar luaskan di kalangan para pensyarah di Kolej Matrikulasi Melaka, di UTM serta kami juga telah menyertai beberapa pertandingan, contohnya KONPI 2023. Kesimpulannya, satu modul interaktif fizik berasaskan gamifikasi telah berjaya dibangunkan bagi topik yang sukar bagi pelajar, haba, hukum gas dan termodinamik. PGIM terbukti berjaya meningkatkan pencapaian pelajar bagi topik ini. Ia juga memperoleh nilai skor min kebolehgunaan pada tahap yang tinggi dan untuk masa hadapan, PGIM mempunyai potensi yang luas untuk dikembangkan bagi topik-topik yang lain yang terdapat di dalam spesifikasi kurikulum fizik program matrikulasi atau boleh juga di dalam tingkatan 5, tingkatan 6 dan yang setara dengannya. Maka itu saja perkongsian dari pihak kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembentangan itu tadi. Dijemput untuk sesi soal jawab dengan para juri. Okey, Assalamualaikum. Okey, kumpulan PGIM. Okey. Satu persembahan yang baik dan satu produk yang saya suka tengok sebenarnya. Sangat menarik dia punya grafik yang digunakan. Cuma saya nak tanya, gambar-gambar beruang, tupai dan muzik latar tu gambar sendiri, open access ataupun macam mana tu? Itu memang open access, template yang memang ada dalam Genially. Okey, baik. Cuma kita sesuaikan ikut penceritaan kita lah. Okey. Ada tak dalam bentuk offline? Ada tak modul tu? Modul ni kami ada salinan secara PDF lah semua slide tu, cuma bila salinan hard copy macam tu lah. Okey, baik. Dan satu lagi, sebab tadi ada sebut gamifikasi kan? Okey. Jadi cuba nyatakan apa elemen-elemen gamifikasi yang diketengahkan dalam modul ni. Okay, antaranya kami mulakan misi kami tu dengan penceritaan. Kita cerita perkenalkan watak dulu, ada 2 watak kat situ. Jadi pelajar macam dah immerse dalam pengenalan watak tu. Kemudian kita ada 2 misi utama, misi individu dan misi berkumpulan. Dalam setiap misi tu ada pemakahannya masing-masing. Terutamanya bagi misi berkumpulan, setiap pelajar tu ada peranan masing-masing lah. Jadi kat situ ada pembelajaran secara berkumpulan dan pemakahan mereka pun diambil secara keseluruhannya. Jadi ada scoreboard lah sebenarnya, tapi scoreboard tu kami share dalam grup Telegram pelajar lah macam tu, bukan dipaparkan dalam modul ni. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih. Okay, congratulations ladies, right? Sangat interaktif inovasi ni, sangat interaktif dan sangat PAK 21 lah. Saya pun suka tengok tambah kata gedek semua tu kan, very fun and joyful. But tapi ada but sikit lah kan. Bila Cik Adnan tanya tadi ada tak versi offline, which something that perempuan boleh fikirkan. Sebab saya pun ada cuba masuk semalam. Saya masuk first cantik. Okay. First layer cantik. Alright, and then when I tried to move to subtopic 2. Okay. Subtopic 2, it was stuck. Oh. It was stuck. Yes, and I tried a few times. Saya log off, kemudian saya try again. It happened as well. So maknanya, kalau jadi pada saya, most probably it can happen to anyone, to any users. Okay, so this is something that innovators have to test and retest and maybe get more participants to participate in this kind of gamification, okay, so that you don't face that kind of problem lagi lah. It just so happened to me last night, kan? Lepas tu saya tahu, okay. Okay, and then lagi satu lagi, tadi data menyatakan penambahan, peningkatan ke 60.55%, adakah itu untuk satu subtopik ataupun untuk semua sekali? Yang itu kami buat ujian pula untuk
Ya, ya. Exemplar tu untuk 3 subtopik. Okey. Untuk keseluruhan lah, maknanya 60.55 tu untuk keseluruhan ketiga-tiga subtopik tadi. Okey. Alright. Tengok tadi dah banyak menang kan? Okey. So soalan tipikal lah. Apa penambahbaikan daripada early version to the latest version? Okay, yang macam early version, kami ada buat password sebenarnya, password untuk setiap misi. Maksudnya pelajar hanya boleh akses setiap misi tu bila selesai misi sebelumnya. Tapi berdasarkan feedback yang kami dapat, bila terlampau banyak password, student dia dah mula bosan lah. Dia dah tak nak. Jadi kami letak password lah. Mula-mula kami tak hanya kiranya kami tinggalkan satu password sajalah masa tu sebab kami nak asingkan pelajar kan. Jadi bukan semua pelajar boleh guna kami punya modul. Jadi macam tu satu password. Yang kedua dari segi isi kandungan lah. Sebab kami nak cuba sebarluaskan kepada pelajar yang lebih ramai. Jadi kami cuba sesuaikan ikut syllabus. Kalau sebelum ni sistem 4 semester, dan sekarang kami cuba sesuaikan dengan sistem 2 semester pelajar matrikulasi. Tertarik juga dengan tadi Puan ada sebut inovasi ni tak disasarkan untuk semua pengguna. Betul tak? Kenapa tu? Kenapa tu? Sebenarnya Puan boleh ulang balik Puan. Tadi saya ada terdengar, saya silap dengar tak tahulah kan. Puan Ain ada sebut yang earlier dia diletakkan password sebab tensionnya tidak diwar-war ataupun tak disasarkan kepada semua pelajar. Kenapa macam tu? Bukan, sebab masa tu kami cuba, sebab masa ni pembelajaran online. Jadi kami cuba nak tengok perbezaan lah mengguna modul kami dengan yang guna modul sedia ada masa tu lah, macam PowerPoint saja. Kami nak cuba tengok ada beza tak masa tu. Maksudnya itu pada trial period lah kan? Dah hilang dah. Tak guna, mana yang guna. Tapi untuk sekarang ni semua pelajar dah boleh akses lah. Itu pada ketika kita collect data. Okey, baik. Okey, Tania, terima kasih. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Tuan. Semua. Terima kasih untuk komen daripada juri-juri. So kiranya untuk berakhirnya pembentangan itu tadi, maka tamatlah untuk sesi yang kedua. Maka untuk sesi yang seterusnya kita akan sambung pada pukul 2 petang, tapi kita minta bersedialah 15 minit sebelum dalam pukul 1.45. Okey, boleh. Okay. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Puan Khalifah. Terima kasih Encik Adnan. Okay, sama.